Payah mungkin penyampaian, payah atas orang yang nak menerima. Kalau payah tu hak fardu kifayah. Tapi kalau tak biasa belajar, hak fardu ain pun payah. Macam kita bicara hak Allah mengetahui. Apa yang Allah mengetahui? Allah mengetahui akan zat Allah yang wajib. Allah mengetahui akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib. Sifat kesempurnaan bagi Allah banyak mana? Tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui ke tak? Allah mengetahui sekalian dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Waktu fardu ain tu, perkara yang harus yang akan berlaku di syurga dan neraka, Allah mengetahui tak? Allah mengetahui sekalian. Mesti Allah mengetahui sekalian. Tapi yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung. Yang akan berlaku di neraka tak ada penghujung. Allah mengetahui macam mana? Barang yang tidak ada penghujung, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu fardu ain. Syurga neraka tak ada penghujung. Allah Ta'ala mengetahui setakat 1000 tahun. Dah ke depan Allah jahil, mustahil sama sekali. Anda kena faham kau tu. Itu kan fardu kifayah, itu fardu ain. Jadi fardu kifayah ni akan mengkemahkan lagi, menjelaskan lagi apa fardu ain kepada kita. Benteng kita sifat 20. Hak timbul fitnah akhir zaman, golongan yang nak memadamkan kaedah sifat 2 dengan macam-macam cara. Macam-macam fitnah, macam-macam momokan. Tadi dia kata memayahkan, orang mesti pun tak faham, dia kata atau momokan mereka. Tak ada masa Nabi. Ni gerik Yunan lah dia kata macam-macam. Atau semua fitnah belaka tu. Dia nak memadamkan keadaan sebab 20. Lepas tu akidah macam mana? Kembali akidah as-salafus soleh. As-salafus soleh tu siapa? Di 3 kurun yang pertama tu, orang Arab yang terima agama daripada Nabi SAW, para sahabat. Yang terima agama daripada sahabat, para tabi'in. Yang terima agama dari tabi'in, para tabi'in. Ni di 3 kurun pertama tu, orang Arab, Quran bahasa dia, hadis bahasa dia. As-salafus soleh itulah yang akidah mereka direct pada Al-Quran. Kita ni terima agama daripada siapa? Hak cakap sedap-sedap ni pula, mereka terima agama daripada siapa? Daripada guru-guru. Guru yang macam mana? Guru-guru yang macam mana? Dahulu guru-guru yang betul-betul mengajak ikhlas kerana Allah. Ada guru yang mengajak kerana nak pendapatan, nak gaji, nak allowance, nak sagu hati. Itu guru pula pada masa sekarang. Kadang-kadang guru yang mengajar tu pula perempuan ustazah, duduk main kat depan muka ni. Anak murid duduk tengok ke tubuh ustazah. Dah anak murid pula kalau menengah dah, akhir balik dah, ustazah pula comel-comel pula duduk main kat depan, duduk tengok tubuh ustazah. Ustazah pun tulis di papan hitam. Tu belajar agama. Ni nak dapat ilmu sebagaimana as-salafus soleh. Ni hak banyak kaca dak mana dia sebab mana ni? Hak banyak kaca. As-salafus soleh 3 yang pertama, mereka pada masa mereka dalam bab akidah solid satu jalan. Kemudian yang masuk Islam bukan lagi orang Arab, orang Ajam. Tu baiklah kaedah, keluarlah kaedah sifat 20. Di kurun yang keempat, mari daripada silsilah gurunya as-salafus soleh. Orang sekarang ni nak kembali pada akidah as-salafus soleh, siapa guru dia? Siapa silsilah kepada as-salafus soleh? Dah ada syekh dia yang diagungkan. Dah syekh dia siapa ke as-salafus soleh? Dah pun. Ni orang apa ni? Orang apa? Skamer. Ni skamer lah ni. Skamer as-salafus soleh. Skamer. Itulah belajar agama banyak kena taubah juga. Dah belajar agama serta tengok. Dah tengok ustazah, tengok tubuh ustazah mari-mari. Dah bukan maksiat.
ke macam mana? Ustazah duduk kat whiteboard tu, tutup dengan tabir. Siap tulis, ustazah pun tarik tabir. Tengok di papaitan. Jangan tengok saya duduk sebelah tabir. Gitu. Ustazah pun jangan main sekarang ni. Jangan. Tudung singkat. Jangan main. Kalau cikgu perempuan, janguk ustazah lagi, jangan main. Marah dia orang tu. Dah, nak cerita ni hak gulungan ni kono-kononya nak fitnah, nak momokkan kaedah sifat 20, kononnya dia nak bawa akidah as-salafus soleh, akidah Al-Quran. Itulah katanya orang saya tulis ni, bukan saya kata ni. Orang tulis dalam FB. Dia kata puak ni masuk dalam pintu Doraemon. Dia pergi kepada as-salafus soleh, dia belajar direct. Ini orang tulis, bukan saya kata. Orang tulis pada pintu Doraemon. Kan Doraemon kan bukan dia boleh terbang pergi kepada zaman dahulu, pergi kan? Dia kan ada, bukan ada orang apa? Dinosaur apa? Dinosaur tau. Mana Doraemon tu boleh pergi pada zaman dinosaur. Bukan as-salafus soleh, no. Zaman bila tak tahulah. Ni orang tulis dah FB. Dia kata puak ni jangan main. Dia ada pintu Doraemon. Dah boleh terpedaya orang. Memokan dia dengan tolok kaedah sifat 20. Inilah benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaedah sifat 20. Tapi dia ada hak fardu ain, dia ada hak fardu kifayah. Kita akidatun najin ni kita yang besar dah lah. Tempat kita kan jangan lupa Al-Misbahul Munir, habis Baqarah, habis hok ceng-ceng. Baru masuk kepada akidatun najin. Ji, mula sini tahun bila? Bila di Masjid Gunung Bilal. Tak ingat dah? Masa sama hari tu haji muda lagi. Haji muda lagi. Jangan haji muda lagi lah. Tahun bila tu dia? Tak kau tahu tahun bila? Tapi belah tahun dah je tau. Belah tahun baru naik kita akidatun najin. Kita kata hak di masjid kita dah bimbang. Hak FB tu lah. FB. Lepas tu duk mikir tu nak tulis di FB tu. Hak macam dalam TV tu lah. Kalau ada umur berapa belah tu, ada kan. TV tu kan ditulis 18 gitu kalau silap kan. Jadi FB kena tulis kitab tauhid yang pertengahan. Bagi mereka yang baru belajar perlu pada bimbingan. Gitulah. Baru belajar kena kitab tauhid permulaan. Hak malang apa hari kena tulis situ. Nak gitu nak raya. Sebab takut mula-mula dia dengar, dia rasa macam ni fitnah, momokkan orang sifat 20 ni tak sesuai ni, betul kena-kena. Ada ni. Takut timbul gitu. Tapi bicara hak kita ni, hak takluk hak kekal tu fardu ain. Itu fardu ain. Barulah perincian tu barulah fardu kifayah. Itu terjemahan kepada hak dalam matan Ummi Ibrahim. Artinya, ini pada maksud huraian. Artinya tadi terjemahan Arab kepada bahasa Malaysia kita. Artinya ni pula ni apa ni? Huraian dia, maksud dia. Artinya yang ketujuh daripada sifat ma'ani. Yang ketujuh daripada sifat ma'ani yang tujuh. Yang ketujuh dah ni. Habis sifat kalam akan berpindah kepada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Iaitu yang ketujuh daripada sifat ma'ani ni penghabisan. Penghabisan segala sifat ma'ani yang tujuh itu. Mana? Kalam. Kalam tu khabar. Yang ketujuh tu mubtada. Yang ketujuh daripada sifat ma'ani, iaitu yang ketujuh ni penghabisan lah.
Penghabisan apa? Ngelah. Ngelah tau. Ngelas. Las tu bahasa Arab tau. Bukan las tu bahasa Arab. Bahasa putih. Las tu bahasa putih. Ngelas. Ngelas. Bahasa Melayu tau. Las bahasa putih. Oh, hebat juga. Dah. Ni logat Terengganu. Logat Terengganu. Ngelas. Bahasa Melayu Terengganu. Las, tu hebat logat Terengganu. Hak ngelah. Hak las. Penghabisan ni hak las, hak akhir. Iaitu yang ketujuh dari sifat ma'ani ni, penghabisan segala sifat ma'ani yang tujuh itu. Mana yang ketujuh? Kalam. Ialah kalam. Tak terjemah kau? Kalam. Itu je. Berkata-kata ataupun perkata tidak didatangkan. Hanya kalam. Hak tadi pun artinya dan kalam yang tiada dengan huruf dan tiada suara. Dan kalam juga tak terjemah. Ini lebih mudah lah kalau tak terjemah. Kalam kena kepada nama bagi sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mudah. Kalau tak terjemah lebih mudah. Iaitu kalam. Sifat kalam. Sifat ni nama bagi satu sifat yang wujudiyah, yang ada. Sifat yang ada. Jikalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan zat Allah, selain daripada dapat melihat zat Allah yang ada, diri Tuhan yang ada, kita dapat melihat sifat kalam Allah yang ada, wujudiyah. Itu dia panggil sifat ma'ani. Ma'ani ni maknan. Apa maknan? Satu perkara yang ada. Maknan, ma'ani. Apa? Segala perkara yang ada, wujudiyah. Sifat yang ada, yang berdiri ia, yang ada ia dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, yang berdiri, mana yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam Allah ni yang maha suci daripada huruf dan suara. Yang maha suci daripada huruf dan suara. Dia kalau ikut Arab bukan huruf, haraf lah. Laisa biharfin wala sautin. Harfin, hurufun, itu jamak. Tapi kita sebut dengan Melayu huruf. Kalau nak sebut asalnya haraf. Huruf, ni banyak. Kalau ikut Nabi tak apalah, sebut kat Melayu lah. Yang maha suci daripada huruf dan suara. Mana sifat kalam Allah bukan berhuruf, bukan bersuara. Berhuruf bersuara tu mustahil, sebab huruf suara baharu. Ini maha suci. Maha suci yang kita duduk pegangnya. Maha suci ni panggil istihalah. Kita berpegang maha suci Allah daripada lemah. Kita berpegang maha suci Allah daripada jahil. Sebab kita berpegang kan maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Maha suci itu pegangan kita, itu istihalatul mustahil. Kan kita berpegang secara ijmal, kan secara ringkas, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci itu pegangan istihalatul mustahil. Jadi maha suci Allah daripada lemah, maha suci Allah daripada jahil, daripada mati, maha suci Allah daripada pekak, maha suci Allah daripada buta, maha suci Allah daripada bisu. Ni maha suci Allah daripada sifat kalam Allah daripada huruf dan suara. Dan maha suci daripada terdahulu dan terkemudian, dan lahan dan sahih, dan i'rab ini berubah dan berilah, yakni ditukar dan hazaf dan lain dari demikian itu.
Maha suci sifat kalam Allah daripada huruf dan suara, dan maha suci daripada terdahulu dan terkemudian. Faham tak? Dia terdahulu terkemudian ni, ni lazim dia ada huruf dan suara lah. Kalau ada huruf, ada hak dahulu, ada hak kemudian. Kalau suara, ada perkataan dahulu, ada perkataan kemudian. Bila maha suci daripada huruf dan suara, maha suci daripada terdahulu dan terkemudian. Ada ni. Tambahan pula, macam mana sifat kalam Allah terdahulu terkemudian? Sebab sifat kalam Allah, sifat kalam yang esa satu. Sifat kalam Allah yang esa kan? Kan esa pada zat kan? Esa pada sifat kan? Esa pada sifat mana apa? Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu, kalam satu. Dah nak terdahulu terkemudian macam mana? Terdahulu kemudian ni, ni lazim daripada huruf suara. Ada macam mana dengan Al-Quranul Karim? Al-Quranul Karim kan, terdahulu diturun di Mekah, terkemudian diturun di Madinah. Yang terdahulu kan surah Makkiyah dia panggil, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Kemudian hak terkemudiannya surah Madaniyah. Apa di surah Madaniyah? Surah yang diturunkan selepas hijrah. Bukan turun di Madinah, selepas hijrah. Di Madinah ke di Mekah ke selepas pembukaan kota Mekah. Tapi panggil apa? Madaniyah. Jangan letak surah ni Madaniyah, surah yang turun di Madinah. Tak betul. Sebab ada surah yang diturunkan di Mekah selepas pembukaan kota Mekah. Jadi surah Makkiyah bukan surah turun Mekah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Madaniyah, surah bukan diturunkan di Madinah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Tapi di situ ada tak terdahulu, terkemudian? Adalah. Terdahulu surah Makkiyah, terkemudian surah Madaniyah, itu berhuruf. Itu bicara lain pula kemudian. Memang ada terdahulu terkemudian. Terdahulunya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian Ar-Rahmanirrahim. Tu ada dahulu kemudian kan? Sebab dia berhuruf. Ada dahulu, ada kemudian. Sifat kalam Allah maha suci daripada terdahulu dan terkemudian. Itu ya. Lepas tu Al-Quran macam mana? Dia akan bicara di bawah. Sebab Al-Quran dipanggil kalamullah, kalam Allah juga. Itu akan bicara kemudian. Dan lahan dan sahih. Lahan ni salah baris contohnya. Timbul lah. Ada huruf, ada salah baris. Sahih, ada betul. Dan i'rab. I'rab, yakni berubah baris apa semua, ada i'rab dia. Ini semua berhuruf, bersuara, terdahulu, terkemudian. Hak i'rab ni dia panggil kalam lafzi. Hak berlafaz. Hak ada huruf, hak ada suara. Itu kalam lafzi. Ni hak macam saya mengajar ni, perkataan ni kalam lafzi. Ada dahulu, ada kemudian. Ada yang salah sebut, ada yang betul sebut. Ni panggil kalam lafzi. Hak dalam nahwu tu kan, al-kalamu huwal lafzu huwal lafzu, lafaz. Itu kalam lafzi dia panggil. Kalam lafzi ni ada i'rab. Dia ada berubah baris apa semua, sebab dia berhuruf. Dan berillah, yakni ditukar. Baris contohnya, tukar baris atas pada baris depan, baris depan pada baris atas. Sebab apa? Sebab dia berhuruf. Dan hazaf, ada hazaf mudah ke hazaf apa ke, sebab dia berhuruf. Dan lain daripada yang demikian itu, daripada berhuruf, bersuara, daripada kalam-kalam yang baharu, maha suci. Sebab sifat kalam Allah sifat kalam yang qadimah, yang sedia kala, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara.
Jadi panjang-panjang masuci tu semuanya lazim dia ada huruf suara, yang dipanggil kalam lafzi. Hak ni bicara kalam ismi, kalam nafsi, nama bagi sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala yang qadimah, yang sedia kala. Tapi setakat kita baca ni, inilah pegangan kita ke? Mana pegangan kita? Begitulah pegangan kitanya. Di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Mustahil Allah bersifat dengan sifat bisu. Sifat kalam Allah ni, dia pun perinci. Perinci ni pun akidah kita juga. Mana kalau adalah campur-campur dengan fardu kifayah pun, hak tu nak lebih memantapkan lagi pemahaman akidah. Nak memantapkan pemahaman akidah. Nak mantap akidah, itu dia mari daripada amal soleh. Kita belajar sampai kepada fardu kifayah sebanyak ni untuk memantapkan pemahaman akidah. Tapi untuk mantapkan akidah, mau nak mantapkan akidah bukan belajar kitab Tauhid 40. Ada ni. Untuk memantapkan akidah, pergi kepada amal yang soleh. Tapi nak mantap akidah tu, akidah kena betul. Ni kadang-kadang permantapan akidah tajuk. Tapi cerita tu nak mantap akidah macam mana lah. Kalau kita nak mantap pemahaman akidah lah. Tak ada nak faham akidahnya. Inilah kadang-kadang bicara nak mengkuatkan iman. Betul lah, nak mengkuatkan iman dengan amal soleh. Nak kuat iman dengan amal soleh, tapi iman yang sah. Apa lagi nak kuat iman? Kuat iman dengan amal soleh, wajib sunat, pelihara daripada perkara yang diharamkan. Sebab apa? Dosa-dosa yang akan melemahkan iman kita. Tapi belum nak bicara macam mana lemah iman ni masyarakat ni, maka timbullah gejala macam-macam kerana berbicara lemah iman, akidah tidak mantap. Jadi kita nak kuat iman, yang pertamanya nak sah akidah, nak betul akidah, nak sah iman atau mula-mula. Ni dia lopak lalu dah ni. Hak mana orang yang akidah dia mantap, amal soleh dia kuat, iman dia kukuh, iman dia kuat, amal soleh dia banyak kuat. Hak ni yang akan menentukan darajah syurga. Menentukan darajah syurga ni bukan menentukan masuk syurga dah. Nak menentukan masuk syurga iman. Tapi hak iman yang kuat dengan amal soleh, wajib sunat, inilah penentuan darajah syurga. Tapi nak pergi situ tu, akidah kena betul, iman kena sah. Tak ada situ, kekal neraka selama-lamanya. Buat amal banyak mana pun, jadi debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan jadikan amal tu debu yang berterbangan. Anyang-anyang lah. Sampai di masyarakat tidak ada. Nak mantap pemahaman akidah, nak sah iman, kaedah sifat 20. Tapi fitnah akhir zamannya fitnah akidah. Nak cari tempat yang betul-betul ajar kaedah sifat 20. Kalau tempat-tempat yang besar-besar lah, dikatakan kena pusing, kena pergi tempat jauh, balik kerja tak boleh balik rumah, kena standby dah pakaian, kena pergi tempat balik rumah tengah malam. Dah tempat kamu tak ada ke masjid? Tempat kami masjid besar-besar, orang ramai-ramai. Lepas tu kenapa tidak pergi ke tempat masjid paling dekat? Tak ada tauhid, dia kata. Tauhid 40 tak ada, dia kata. Itu kata fitnah akhir zaman ni, fitnah akidah, fitnah beriman.
Tapi masjid besar, program besar-besar, orang ramai-ramai nak syurga belaka. Memang nak syurga belaka pergi masjid ni. Orang tak main masjid pun nak syurga. Memang nak syurga belaka. Orang tak semayang pun nak syurga. Tanya orang semayang tu, nak neraka? Tak, nak syurga dia kata. Semayang je dah. Nak syurga belaka. Tapi jalan betul ke tak? Jalan syurga. Akhir zaman, mana dia kata nak pergi cepat belajar tauhid ke, pada MPK tasawuf ke, balik kerja kena pergi selalu. Lepas tu habis kelas, bawalah balik ke rumah. Seumpama tu, tempat besar, masjid banyak, masjid meriah, tapi akhir zaman. Mana perkara ni perkara yang realiti. Atau sudut nafikanlah ni perkara yang realiti. Sejumpa bagai-bagai dah. Mari orang masjid, ustaz saya ni diberi jawatan. Saya memang perlu dengar ustaz tekan bab 420 ni, memang sedarlah dia kata. Lepas tu ustaz cadangkanlah di tempat kami tu siapa yang ustaz kenal yang boleh ngajar sebab 20. Kita mana kenal orang. Dari bandar besar, kau kenal-kenal, kau duduk kampung Melaka, tak duduk bandar besar tu, duduk kampung Melaka. Dia minta cadangan, syur siapa? Wallahu'alam lah. Ada ni, tidak, dia kata berat saya ni, dia kata sebab dia beri tanggungjawab. Dah masjid, program macam mana? Oh, program, dia kata hebat lah, selebriti. Belanja besar-besar. Tapi ramai orang infak, duit lebihan dia kata. Orang infak ramai. Orang infak tu pun nak syurga. Tapi infak untuk ilmu apa? Infak tu pemurah sungguh. Duit berlebihan ni. Pandai ni. Walaupun belanja besar, duit tak tala. Pandai tak tala. Kita panggil sebut apa? Tak tala. Faham? Faham. Sebaik faham. Tak tala macam apa ni? Duit dah using lah. Belanja besar macam mana pun duit dah using. Sekali-sekali orang beri itu orang buat senang-senang lah. Tapi apa yang dia dapat daripada duit yang dia diinfak besar-besar tu seorang-seorang, apa yang dia dapat? Dia dapat ada ilmu fardhu-ain tauhid fiqh tasawuf, tak dapat. Gitulah. Lepas tu hak ni hak kata hak diberi tanggungjawab macam mana? Usahakanlah kata. Dia minta cadang siapa yang boleh nak mengajar. Saya dah tahu kata. Dah kawan-kawan duduk kampung Melaka kata, tak duduk bandar. Ni akhir zaman. Agama tinggal pada nama sebagai orang Islam. Masjid tersergang indah, orang ramai di masjid, tapi pengisian ilmu agama Islam, iman dan ihsan, pengisiannya macam mana? Terutama sekali hak ilmu tauhid, ilmu pegangan. Maka ta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang ta'alluq dengan barang oleh ilmu. Mana daripada segala yang wajib, zat dan sifat Allah, dan yang jaiz dan yang harus, dan segala yang mustahil. Tetapi ta'alluq ia kalam akan sebagai ta'alluq dilalah, artinya menunjuk. Tiada ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf ta'alluq bagi sifat ilmu. Nama tu payah sebab bahasa Arab. Perkataan tu bahasa Arab. Apa dia ta'alluq dilalah kalam? Menunjukkan. Apa yang menunjukkan? Menunjukkan atas perkara yang wajib. Qul huwallahu ahad. Menunjukkan apa? Menunjukkan atas perkara yang wajib. Allah Tuhan yang esa itu wajib kan? Itu ta'alluq dilalah. Dah kat ilmu inkishaf. Apa inkishaf? Nyata bagi Allah dengan sifat kalam akan segala yang wajib. Nyata bagi Allah dengan sifat kalam akan segala yang harus, akan segala yang mustahil. Itu ta'alluq sifat ilmu Allah Ta'ala. Nyata. Tak pelik pun. Tapi bunyi perkataan ta'alluq dilalah, Allah payuhnya. Ta'alluq inkishaf, payuhnya bahasa Arab. Sebab tu lama dah duduk cakap, kalau boleh nak tukar kepada bahasa orang putih, buatlah orang belajar tinggi-tinggi. Kalau terbit kat bahasa orang putih, ramai nak baca sebab 20. Kena keluar bahasa orang putih. Sebab saya pernah jumpa, tapi setakat mana usaha dia tak tahulah.
Dia biasa ikut rakaman lain tak. Saya jumpa pertama kali je. Dia kata dia cuba Inggeriskan apa yang ustaz dah sebut bahasa Arab. Dia cuba Inggeriskan sebab dia pesyarah you bagian orang putih, bagian bahasa orang putih. Dia pesyarah you bagian bahasa putih. Dia nak Inggeriskan hak istilah ilmu yang saya sebut dalam bab qada ke dia nak Inggeriskan. Lepas tu dah jumpa-jumpa dah setakat mana di Inggeriskan wallahu alam lah. Dah kalau boleh Inggeriskan baguslah. Bunyi nampak standard sikit. Sifat 20 dia kata apa orang putih? 20. Dah sifat orang putih hitam dia? Sifat orang putih hitam dia? Biar tajuk tu sifat 20 tukar pada bahasa orang putih. Orang minat tak sungguh dia kata dia nak biar orang-orang yang kurang memahami, tak pernah sekolah Arab, dia kata dia tak pernah sekolah Arab, dia kata apa yang ustaz sebut kebanyakannya bahasa Arab. Orang yang tak pernah sekolah Arab dia mungkin akan lambat sikit. Jadi usaha dia nak jadikan bahasa putih ni bahasa Inggeris, biar orang belajar standard tu. Dia kata kawan-kawan dia lah, dia orang jenis orang putih kan, dia pensyarah you, bukan cikgu bahasa Inggeris, pensyarah you bahagian Inggeris. Tak tahulah setakat mana usaha dia. Kalau boleh usahakanlah. Sebab apa? Sebab ni penting. Ini ilmu akidah. Memang kerana bahasa Arab kemungkinan macam dahulu bicara kamu pasti pening dengar sebab bahasa Arab. Kerana bahasa Arab bendanya mudah je. Kan? Itu kalau boleh buat. Kalau boleh. Hak kita mengajar ni hak sekadar hak dalam kitab. Cuma kena sesuaikanlah. Kena sesuaikan. Moga-moga apa yang difitnah, ditomoh pada sifat 20 panggil apa ni? Memang nyata tak betul. Takut jadi orang salah faham. Ya sungguh sifat 20 payah. Dia dengar hak rakaman memang payah. Gitulah. Lepas tu kena sesuaikan supaya sifat 20 ni tak jadi mangsa lah. Tak jadi mangsa. Ini benteng akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.